Selamat sejahtera kepada doktor dan rakan-rakan sekalian. Saya dan ahli kumpulan saya ingin membentangkan kertas kerja program juta iaitu dikenali sebagai program Jom Urus Tabung Anda. Kumpulan saya adalah terdiri daripada 5 ahli iaitu saya, Ong Hui Ha, Li Hui Wan, Jayani, Li Hui Kun dan Tan Yong Jie. Program Jom Urus Tabung Anda merupakan satu program pendidikan literasi kewangan anjuran unik core kurikulum SJKC Yinghua, SK Kappa dan SJKC Mentoris dengan kerjasama Financial Education Network. Visi program juga adalah untuk melahirkan murid yang berkemahiran dalam pengurusan kewangan. Oleh itu, segala perancangan aktiviti yang direka dalam program juta adalah berdasarkan visi ini. Terdapat 6 modul pembelajaran dibangunkan untuk mencapai 6 objektif yang ditetapkan, yang mengambil masa sejam setiap hari Rabu selama 3 bulan, iaitu pada bulan Julai, Ogos dan September 2022 melalui pendekatan kelas hybrid dengan aplikasi Google Meet. Modul ini akan disampaikan dengan pendekatan 4 kategori, iaitu tonton, main, belajar dan buat, agar murid dapat belajar dengan usaha sendiri untuk membina pengetahuan baru. Selain itu, modal edit telah diaplikasikan dalam proses perancangan dan pelaksanaan program juta. Untuk pengetahuan semua, FAM merupakan agensi yang dipengerusikan oleh Bank Negara Malaysia dan Suruhanjaya Security Malaysia. Ahlinya terdiri daripada pakar-pakar bidang pendidikan serta kewangan seperti senarai dalam raja ini. Lantaran itu, kami akan menggunakan sumber dan bahan yang dibekalkan oleh FAM untuk membangunkan 6 modul juta seperti raja ini, iaitu modul pertama, wang sumber pendapatan dan kerjaya. Yang kedua, tanggungjawab dan membuat keputusan kewangan. Yang ketiga, pengurusan dan perancangan kewangan. Yang keempat, simpanan dan pelaburan. Yang kelima, pengurusan kredit dan hutang. Dan yang terakhir, pengurusan risiko dan perlindungan insurans. Pendekatan kelas hybrid dalam juta telah merupakan gabungan antara pembelajaran secara dalam talian dan bersemuka. Cikgu-cikgu tahukan berdasarkan statistik Jabatan Insolvensi Malaysia, lebih daripada 10,000 warga Malaysia diisytihar muflis akibat pandemik COVID-19. Kebanyakan kes muflis ini berlaku akibat kekurangan pengetahuan tentang pengurusan kewangan. Selain itu, kajian Bank Negara Malaysia pada 2018 juga melaporkan 1 daripada 3 rakyat Malaysia mempunyai tahap keyakinan yang rendah dalam pengetahuan dan perancangan kewangan mereka. Lantaran itu, hasil kajian selidik FPS menyatakan bahawa pendidikan kewangan memainkan peranan yang penting dalam memperbaiki tabiat masyarakat dalam hal kewangan. Salam sejahtera, saya Li Hui Wan, P111330 akan teruskan dengan Rational Project. Menurut kajian Mokhtar 2013, kanak-kanak telah pun menjalankan transaksi kewangan pada usia 10 tahun. Antaranya, mereka telah menguruskan wang saku yang diberikan oleh ibu bapa dan mula membuat tabiat kewangan seperti menyimpan dan berbelanja. Tambahan lagi, satu kajian ringkas telah dijalankan untuk mengenal pasti tahap literasi kewangan murid sekolah rendah John Kappa. 3 orang pihak pentadbir dan 5 orang guru telah ditemu buah untuk meneroka gaya pengurusan kewangan murid mereka. Dapatan kajian menunjukkan bahawa 85% murid tidak menabung, 70% murid berasa wang saku mereka tidak cukup, 55% murid tiada maklumat kewangan, 55% murid tidak dapat membezakan keperluan dan kehendak. Selain itu, tiada murid yang membuat catatan perbelanjaan. Justeru, program juta yang selaras dengan usaha KPM untuk meningkatkan tahap literasi kewangan dan memupuk tabiat dan sikap yang bertanggungjawab dalam pengurusan kewangan wajar dijalankan di sekolah. Visi juta berbunyi melahirkan murid yang berkemahiran dalam pengurusan kewangan untuk bertindak dalam situasi yang terarah ke arah kesejahteraan diri, keluarga dan negara. Manakala misi juta pula ialah memperkasakan murid dalam membuat keputusan kewangan yang bijak,
dengan instrumen dan pengetahuan yang tepat. Manakala maklumat juta adalah untuk meningkatkan tahap celik kewangan murid, memupuk tabiat wang yang bertanggungjawab dan memupuk keyakinan diri murid dalam membuat keputusan kewangan selepas program juta. Objektif program juta membolehkan murid menjelaskan 3 faktor yang mempengaruhi keputusan perbelanjaan, membina satu bajet kewangan peribadi, menyatakan 3 amalan dan tabiat kredit yang bijak, mengenal pasti 3 cara untuk menjadikan seorang murid yang bertanggungjawab dalam membuat keputusan kewangan, mengenal pasti 3 pilihan menyimpan dan melabur, akhirnya menyatakan 2 kepentingan dokumen dan cara mengurusnya selepas program juta. Kami telah membuat analisis faktor dalaman dan luaran yang mempengaruhi program juta. Antara kekuatan yang dikenal pasti adalah S1, kerjasama dan semangat berpasukan yang tinggi dalam kalangan warga sekolah. S2, murid mempunyai minat untuk menjalankan amali dan mempelajari kemahiran pengurusan kewangan. S3, prasarana sekolah yang lengkap untuk kelas hybrid. Kelemahan dalaman pula adalah W1, kegangan masa bagi murid menjalankan aktiviti luar bilik darjah. W2, tahap literasi kewangan murid yang rendah. Peluang yang dapat menyokong juta pula adalah O1, LPS atau PIBG sekolah memberi komitmen yang jitu. O2, kesedaran masyarakat tentang kepentingan pengurusan kewangan. O3, kemudahan ICT memudahkan carian bahan digital atau instrumen. Akhir sekali, kami menghadapi cabaran daripada C1, ketidakstabilan capaian internet. C2, kehadiran murid yang tidak memuaskan. Dengan analisis persekitaran SWOT, kami telah merancangkan beberapa strategi untuk menjalankan program juta. Di antaranya, kami boleh mempelbagaikan kaedah aktiviti, membina instrumen yang berbeza mengikut situasi serta membina simulasi permainan atas talian. Selain itu, kami juga boleh menambahkan aktiviti lanjutan yang melibatkan interaksi peserta. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, seterusnya saya akan menerangkan teori, model dan jawatankuasa yang akan digunakan sepanjang program juta ini dilangsungkan. Pertama, kita pergi kepada teori. Apakah teori yang akan digunakan oleh kumpulan kami? Kami akan menggunakan teori konstruktivisme yang dipelopori oleh John Dewey pada tahun 1939. Melalui teori ini, pembelajaran itu bergantung kepada pengalaman dan minat murid sendiri. Topik dalam kurikulum yang seharusnya saling berintegrasi di antara pengalaman dan juga keperluan untuk pembelajaran itu. Walaupun teori ini dipelopori pada tahun 1939, tetapi John Dewey telah menegaskan bahawa perlunya ada penggunaan media dan teknologi bagi mengukuhkan sesi pembelajaran tersebut, dan inilah yang akan kita gunakan di dalam program juta nanti. Apakah elemen yang kita ambil daripada teori ini? Yang pertama, pembelajaran yang aktif dan berpusatkan murid dalam konteks pengalaman sosial, sebab ia berbalik kepada definisi tadi, iaitu pembelajaran bergantung kepada pengalaman, dan yang kedua kepada minat murid itu sendiri. Dan kandungan program juta yang kita adaptasi daripada teori ini ialah melalui kategori tonton, main, belajar dan buat. Seterusnya kita akan pergi kepada model pengurusan. Kami pilih iaitu menggunakan model pengurusan kewangan sekolah yang dipelopori oleh Knight pada tahun 1993. Kalau kita tengok model ini, kita dapati ada 2 kerangka. Yang pertama, kerangka di dalam pengurusan iaitu sumber-sumber kewangan, kos input, proses, dan di luar, kerangka di luar kawalan iaitu output dan faedah kepada pelajar. Output dan faedah kepada pelajar ini dipengaruhi oleh sumber kewangan, kos input dan proses. Sumber kewangan terbahagi kepada 2 iaitu bantuan kewangan kerajaan di sebelah atas dan juga sumber sumbangan awam di bahagian bawah. Jadi sumbangan PIBG, sumbangan CSR dan sebagainya ini termasuk di dalam sumbangan awam. Okey, tapi Warren Grant OS per kapita ni termasuk di dalam bantuan kerajaan. Kos-kos input adalah kos-kos yang sekolah selalu keluarkan, dan prosesnya adalah yang biasa sekolah keluarkan untuk PDPC, program-program yang melibatkan peraturan dan teknologi serta penilaian PBD.
Dan dalam kerangka ini, proses kewangan yang sedang berkuat kuasa, OS 29, OS 41, 42 semua itulah. Dan outputnya adalah tentang pengetahuan, kemahiran dan sikap pelajar, dan faedah yang akan pelajar perolehi adalah pasaran kerja, kemahiran, bermotivasi dan komuniti. Dalam juta, faedah pelajar ni nanti akan diterangkan oleh kawan saya lah melalui keberhasilan program yang kami unjulkan, yang akan bakal kami perolehi melalui program ini nanti. Baik, seterusnya kita akan tengok jawatan kuasa. Pertama, kita ada pengurusi. Seperti biasa, kita ada pengurusi, naib pengurusi, setiausaha, bendahari, penerima bendahari dan penyaras, iaitu diketuai oleh Puan Teo Hyong Kian selaku pengetua, dan penyaras ialah Puan Lee Hui Wan, ahli kumpulan kami. Kita ada juga AJK seperti perancangan aktiviti, majlis perasmian, juru acara, bacaan doa, PA sistem, peralatan, disiplin, dan JK paling penting sekali adalah JK juru gambar lah. Mana-mana program sekarang ni kena juru gambar. Tak ada juru gambar nanti tak ada dokumentasi. Nanti pembuktian program agak susah lah. Tapi apa yang lebih penting, kami nak pergi kepada perincian tugas. Pengurusi seperti biasa dia bertanggungjawab untuk memastikan program ini berjalan mengikut dokumen yang telah kita tetapkan. Naib pengurusi membantu pengurusi, setiausaha memastikan semua catatan-catatan, dokumen-dokumen, minit-minit mesyuarat semua dipatuhi. Bendahari paling penting memastikan integriti kewangan itu dipatuhi. Penyaras pula memastikan perjalanan berjalan lancar mengikut KPI, mengikut job description, dan bekerjasama dengan setiausaha bagi penyediaan kertas cadangan. Seterusnya, AJK perancangan aktiviti, membuat perancangan aktiviti slot, membuat perancangan sampingan jika aktiviti tak dapat jalankan dengan biasa, mungkin kekangan ada bekalan elektrik terputus mengganggu capaian internet, maka apa backup plan yang perlu ada. AJK majlis perasmian penutup, kalau boleh perasmian tu cantik, penutupnya cantik, barulah majlis tu kelihatan sempurna. Juru acara majlis, bacaan doa, AJK PA sistem, persiapan tempat, memastikan tempat bersesuaian, selesa digunakan dan memenuhi kehendak dan keperluan majlis. Seterusnya, AJK disiplin, memastikan kawalan murid berada dalam keadaan baik, teratur supaya majlis berjalan lancar. AJK hadiah, cenderhati, sijil, memastikan sijil-sijil yang diberikan, anggaran kewangan perbelanjaan mencukupi, tidak ada pembaziran dan sebagainya, dan pastikan semua murid dapat sijil, penceramah dapat sijil, peserta dapat sijil, AJK pun dapat sijil. AJK pelaporan dan penilaian dan AJK gambar ni saling bekerjasama, ambil gambar dan gambar tersebut dimasukkan dalam laporan. Dan of course AJK gambar ni penting lah, sebab apa, nanti biasa kalau dalam program orang akan panggil gambar mana. Jadi AJK gambar diperlukan untuk membantu AJK untuk pelaporan dan penilaian untuk menjadikan laporan. Itu saja daripada saya serahkan kepada rakan saya yang seterusnya. Selamat sejahtera semua. Saya Lee Hui Kun. Saya akan menerangkan bahagian tentatif program Juta. Program Juta bermula pada 6 Julai tahun ini. Majlis perasmian atas talian bermula pada pukul 1.30 dengan ucapan guru besar dan pihak FEN. Selain itu, Wakil PPD turut diundang untuk merasmikan program ini. Seterusnya, pembelajaran modul pertama akan diteruskan pada pukul 2. Dalam modul pertama, murid akan fokus kepada pengenalan celik kewangan seperti kepentingan merancang matlamat kewangan untuk kejayaan pilihan. Aktiviti yang terdiri daripada pelbagai aplikasi atas talian seperti Quizy, WordRoll dan Padlet akan dijalankan semasa pertemuan ini. Seterusnya, perjumpaan kedua pula jatuh kepada 13 Julai untuk modul kedua. Modul ini akan fokus kepada penjelasan berkaitan pengurusan dan perancangan kewangan. Murid akan menghubungkaitkan wang ialah sumber yang terhad dengan kepentingan mengurus wang secara berhemah untuk memenuhi kehendak dan kepentingan masa hadapan. Perjumpaan ketiga pada bulan Julai pula akan memberi penekanan kepada pembinaan bajet peribadi. Aktiviti bernama Rekod Wang Real akan dijalankan dengan kaedah main peranan. Murid perlu membina satu bajet dengan Google Sheet secara talian. Ini adalah contoh bahan yang akan digunakan untuk pembelajaran modul kedua.
Perjumpaan keempat pada 27 Julai pula akan masuk modul ketiga untuk melihat strategi pengurusan kredit. Dalam modul ini, murid akan mendalami isu-isu berkaitan kredit dan hutang. Kuis pantas terus digunakan sebagai alat penilaian penguasaan peserta. Pada 3 Ogos, iaitu perjumpaan kelima, murid akan mula membincangkan peranan kredit dalam membantu kewangan. Murid juga akan didedahkan cara untuk mengira kos pinjaman dalam modul ini. Selepas tu, murid akan masuk modul keempat pada perjumpaan ke-6. Dalam modul ini, murid perlu memahami tanggungjawab dalam membuat keputusan kewangan. Murid juga perlu menjelaskan bagaimana tingkah laku yang tidak beretika memberi kesan negatif terhadap masyarakat secara keseluruhan. Perjumpaan ke-7 pula, murid akan mengaplikasikan idea-idea yang dipelajari melalui simulasi pemberian atas talian. Semasa perjumpaan ke-8, murid akan masuk modul ke-5 untuk memahami konsep simpanan dan pelaburan. Murid perlu membanding beza simpanan dan pelaburan dengan memberi contoh. Selain itu, the payoff tentang gaya pembelajaran 2 orang video blogger akan disimulasi supaya murid lebih mengenali pilihan simpanan dan pelaburan. Perjumpaan ke-9 pula, murid akan didedahkan kepada kaedah peningkatan kekayaan melalui pelaburan. Dalam pertemuan ini, murid akan mengenal pasti pelbagai pilihan simpanan dan pelaburan. Mereka juga perlu membuat banding beja antara pilihan tersebut. Salam sejahtera. Seterusnya, saya akan teruskan dengan tentatif program pada 14 September 2022. Pada 14 September, iaitu perjumpaan ke-10, murid perlu memahami dan mengurus risiko berkaitan pelaburan yang dibuat. Selain itu, murid juga perlu memahami potensi risiko dan juga pulangan terhadap pelaburan tersebut. Murid akan masuk ke modul terakhir, iaitu modul ke-6 pada perjumpaan kali ke-11, iaitu pada 21 September 2022. Modul ke-6 adalah berkaitan dengan lindungi dokumen, lindungi wang. Dan modul ini akan menerangkan tentang pengurusan risiko serta perlindungan insurans. Murid juga perlu membuat analisis cara untuk mengurangkan risiko dan berdasarkan kajian kes yang dipaparkan. Dalam pertemuan ini, murid-murid juga akan menyelesaikan teka silang kata dan juga aktiviti interaksi atas talian untuk lebih memahami topik yang dibincangkan. Pada perjumpaan terakhir juta, dijangkakan akan diadakan pada 28 September 2022 dengan murid-murid akan terus berbincang tentang kepentingan dokumen dan cara mengurusnya. Kemudian, majlis penutup akan dijalankan dengan pembentangan laporan rumusan dan penyampaian hadiah. Akhir sekali, majlis akan ditutup oleh guru besar. Selain itu, catagan ini akan dapat membantu semua pihak yang terlibat dalam program Juta untuk mengarahkan program Juta dan mendapat gambaran yang menyeluruh seperti lokasi program dan jangka masa yang ditetapkan dengan lebih berkesan. Antara catatan tugas adalah seperti jadual di atas. Okey, dalam jadual ini telah disenaraikan sebanyak 11 tugas, 12 tugas. Seterusnya, kita akan lihat kepada anjaran bajet program Juta. Okey, jumlah pendapatan program Juta adalah sebanyak RM5,000 dengan paparan sebanyak modul peserta memerlukan RM1,500, bagi hadiah pemenang aktiviti memerlukan RM2,500, bagi bahan dan alatan program memerlukan RM500,
Bagi protokol iaitu bahan hiasan pentas memerlukan RM100, cenderamata memerlukan RM400, manakala pendapatan bagi program ini adalah sebanyak RM5,000 juga. Seterusnya, kita akan lihat kepada implikasi program JUTA iaitu terbahagi kepada 4 aspek. Aspek pertama ialah tentang murid, aspek kedua guru, aspek ketiga sekolah, aspek keempat iaitu dasar pendidikan. Sekarang kita akan lihat kepada murid. Bagi aspek murid, setahu semua kita, murid juga tidak kecuali dalam bertanggungjawab untuk menguruskan kewangan mereka sendiri. Walaupun sumber kewangan mereka adalah terhad kerana kebanyakan sumber wang mereka adalah daripada ibu bapa. Namun, kemahiran mereka untuk mengurus wang yang diberikan oleh ibu bapa ini perlu juga diberi perhatian. Hal ini kerana kemahiran mereka menggunakan wang akan membantu mereka untuk lebih memahami risiko yang terlibat dalam pengurusan wang dan akan memudahkan mereka untuk membuat keputusan untuk menggunakan wang dengan berhemah. Mereka juga akan lebih memahami risiko kewangan tentang wang belanja yang digunakan supaya tidak berbelanja dengan sesuka hati. Selain itu, program JUTA ini juga mendidik kanak-kanak ataupun murid untuk menguruskan wang perbelanjaan yang diterima kerana cara perbelanjaan mereka akan mempengaruhi pengurusan kewangan mereka apabila mereka dewasa nanti. Hal ini kerana kajian lepas pernah menunjukkan bahawa pengalaman menguruskan kewangan pada zaman kanak-kanak akan mempunyai berkaitan yang positif dengan amalan kewangan yang baik apabila mereka dewasa. Justeru, kanak-kanak perlulah mempelajari untuk membuat keputusan mengurus kewangan ataupun menggunakan wang yang lebih baik. Selain itu, kita dilihat kepada aspek guru. Okey, dari aspek guru, kenapakah guru juga dikatakan mempunyai impak terhadap program JUTA ini? Hal ini kerana program JUTA ini bukan sahaja bermanfaat kepada guru, malahan memberi manfaat kepada bukan sahaja memberi manfaat kepada murid-murid, malahan memberi manfaat kepada guru juga. Kerana program JUTA ini juga boleh dianggap sebagai salah satu program Community Pembelajaran Profesional iaitu PLC di sekolah. Program JUTA ini boleh dikira sebagai mata kredit PLC mahupun memenuhi syarat ladab. Hal ini kerana guru-guru juga perlu menguasai ilmu-ilmu pengetahuan tentang kewangan bagi mengelakkan dirinya daripada berlakunya masalah kewangan dan berlakunya keadaan di mana muflis. Justeru, melalui program JUTA ini juga dapat meningkatkan kesedaran guru bahawa tentang kehendak dan keperluan serta kemampuan diri dan tidak berbelanja melebihi kemampuan. Bukan itu sahaja, program JUTA ini walaupun dia sasarannya murid, namun guru perlu menguasai program JUTA ini supaya guru-guru dapat meningkatkan kesedaran diri tentang pengurusan dan meningkatkan ilmu pengetahuan tentang pengurusan kewangan. Marilah kita lihat kepada aspek yang ketiga, iaitu aspek sekolah. Dilihat daripada pihak sekolah, kenapakah program JUTA ini dikatakan mempunyai implikasi kepada sekolah? Hal ini kerana program JUTA ini boleh dijadikan sebagai salah satu hala tuju kepada pihak sekolah untuk merancang dan melaksanakan program-program yang bermanfaat dan berimpak tinggi kepada murid-murid. Kerana setahu kita semua, pihak sekolah akan mempunyai peruntukan yang terhad maupun peruntukan yang kurang bagi sebuah sekolah. Justeru, program JUTA ini mengajar murid dan juga pihak sekolah untuk mendapatkan satu panduan apakah aktiviti yang sesuai untuk murid-murid, apakah impak terhadap aktiviti yang dijalankan dan pelbagainya. Malahan,
Program Juta ini juga boleh dijadikan sebagai satu panduan kepada pihak sekolah untuk menggalakkan guru-guru di sekolah untuk menghadiri kursus apapun bengkel tentang pengurusan kewangan bagi meningkatkan isi pengetahuan ataupun isi kandungan tentang pengurusan kewangan yang sedia ada. Hal ini kerana guru-guru yang bertanggungjawab untuk mendidik murid-murid tentang program Juta ini perlulah sentiasa meningkatkan kemahiran diri tentang ataupun pengetahuan diri tentang kewangan supaya murid-murid dapat dididik dengan lebih baik. Dilihat daripada aspek dasar pendidikan, program Jom Urus Tabung Anda, Juta, juga dapat merupakan membantu usaha kerajaan dan juga Kementerian Pendidikan Malaysia dalam meningkatkan kemahiran pengurusan kewangan dalam kalangan rakyat Malaysia. Hal ini kerana dasar pendidikan sekarang juga menerapkan konsep-konsep kewangan dalam subjek-subjek seperti matematik. Justeru, langkah-langkah yang boleh diambil oleh kementerian adalah mewujudkan sistem pendidikan kewangan yang formal di sekolah ataupun memperbanyakkan lagi program yang berkaitan dengan kewangan secara pendidikan tidak formal supaya ia dapat menarik minat murid-murid untuk mempelajari ataupun untuk menyertai pertandingan-pertandingan ataupun aktiviti-aktiviti kewangan yang berkaitan dengan kewangan. Kenapakah saya menyatakan bahawa KPM juga akan memerlukan satu pendidikan yang formal ataupun tidak formal? Hal ini kerana setahu kita semua, murid akan menghabiskan masa sebanyak beberapa 8 jam, 6 hingga 8 jam di sekolah, dan sekolah merupakan landasan yang terbaik kerana kebaikan kanak-kanak pergi ke sekolah. Pendidikan kewangan ini mungkin boleh dimasukkan dalam pelajaran perjalanan matematik ataupun KPM boleh mengambil guru-guru yang mempunyai kepakaran dalam bidang kewangan. Setahu kita semua, dalam matematik tahun 5 dan tahun 6, ada juga topik-topik yang berkaitan dengan kewangan dan juga pelaburan. Menurut NFCE pada 2011, kanak-kanak memang mempunyai pengetahuan yang sedia ada tentang kewangan. Tapi dengan adanya pendidikan pengurusan kewangan seperti program Juta, ini akan dapat menguatkan lagi dan menambahkan lagi pengetahuan mereka tentang kewangan yang sedia ada dan juga akan membantu mereka untuk mengurus kewangan pada masa hadapan dengan lebih baik. Secara kesimpulannya, celik kewangan merupakan satu kemahiran asas untuk membuat keputusan yang efektif meliputi semua konteks kewangan. Oleh itu, program Juta direka berdasarkan analisis keperluan sekolah zon tersebut. Tambahan pula, program Juta ini dapat melahirkan murid yang berkemahiran dalam pengurusan kewangan. Aktiviti-aktiviti yang dirancang diharap dapat membantu membina generasi celik kewangan. Namun, usaha ini juga memerlukan sokongan padu daripada pelbagai pihak untuk mendidik anak-anak muda secara berterusan. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.